Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde, bongkar jangan malu-malu, bongkar sampai orang tahu. Petang ini isu yang paling hangat berkaitan dengan pemecatan Tajudin Abdul Rahman sebagai MKT atau MT UMNO. Yang lebih mengejutkan adalah pemecatan ini berlaku di saat-saat genting, di saat-saat permainan berada di saat akhir. Kalau seperti permainan bola sepak, ini adalah masa tambahan. Yang mengherankan, kenapa Tajudin Abdul Rahman baru dipecat pada waktu ini, pada masa ini, sedangkan ada waktu yang lebih tepat, ada waktu yang lebih lama dahulu boleh dipecat sekiranya ada masalah disiplin. Dan yang aku heran, yang melantik Tajudin Abdul Rahman ini sebagai MKT UMNO adalah Zahid Hamidi sendiri selaku Presiden UMNO pada waktu itu. Tajudin Abdul Rahman di dalam pertandingan pemilihan parti UMNO dahulu, beliau kalah, tidak mendapat sebarang jawatan. Namun oleh kerana telah dipilih dan dilantik melalui lantikan oleh Presiden UMNO sendiri, yaitu Zahid Hamidi, Tajudin Abdul Rahman mendapat jawatan MKT UMNO. Nampaknya satu ketika dahulu mereka ini pernah berkawan rapat, pernah bersahabat rapat, atau dengan kata yang lain sehaluan, searus dan sependapat. Tapi kenapa mereka yang telah searus sependapat dalam kem yang sama dilantik sebagai MKT UMNO oleh presidennya sendiri yaitu Zahid Hamidi, kini dipecat sendiri oleh Zahid Hamidi juga yang telah memilih dan hari ini memecat beliau sendiri pula. Jadi memang kita tahu Tajudin Abdul Rahman dan juga Zahid Hamidi dalam satu kem dahulu kala. Hari ini yang melantik juga telah memecat beliau. Pada pendapat saya, pemerhatian saya sebagai pemerhati politik Malaysia, saya dapati tidak salah sekiranya saya berkata Tajudin Abdul Rahman menjadi kambing hitam kepada provokasi untuk mempercepatkan PRU 15. Zahid Hamidi sebenarnya ingin sangat mempercepatkan PRU 15. Dia mahu kalau supaya Ismail Sabri Yaakob mempercepatkan proses pembubaran parlimen. Namun Ismail Sabri Yaakob masih lagi degil dan tidak membubarkan parlimen dalam masa yang terdekat. Persoalannya sekarang, apakah yang telah dilakukan oleh Tajudin sehingga membuatkan orang yang melantik beliau telah memecat beliau sendiri? Aku hairan dengan perkara ini. Namun apabila media bertanya kepada Zahid Hamidi pula tidak memberitahu sebab musabab mengapa Tajudin Abdul Rahman dipecat. Ditanya Tajudin juga tak tahu. Inilah sindrom penyakit baru ahli politik. Satu sama lain tak tahu, buat tak tahu. Aku kata ini sindrom penyakit Najib. Kenapa? Najib duluan menggunakan perkataan tak tahu di mahkamah. Nah, apabila ini berlaku, yang pastinya adalah semua yang berlaku ini ada kaitan dengan semua yang berlaku ini ada kaitan dengan permintaan geng Zahid Hamidi klaster mahkamah untuk mempercepatkan PRU 15. Walau bagaimanapun Ismail Sabri Yaakob masih degil, tidak memenuhi permintaan itu. Jadi aku fikir tidak salah pemerhati politik mengatakan Tajudin Abdul Rahman mungkin menjadi kambing hitam untuk membuat provokasi kepada tim Ismail Sabri Yaakob supaya mempercepatkan pilihan raya. Dan pemerhati politik hari ini juga, penganalisis politik daripada USM, UM dan juga daripada university yang ada di Singapura, mereka mengatakan bahwa
ini menandakan perang sudah bermula. Perang dalaman UMNO kini bermula. Dan penganalisis politik daripada USM mengatakan ini menjadi petunjuk bahawa memang berlaku perpecahan dalaman, perselisihan besar, serius di dalam parti UMNO. Ini menampakkan bahawa memang ada sedang berlaku perpecahan. Satu yang namanya pro kepada Ismail Sabri Yaakob. Yang satu lagi pro kepada Presiden UMNO. Jadi dua-dua pun menuntut, dua-dua pun mahu hak. Dan yang lebih menakutkan dalam isu ini adalah Ismail Sabri Yaakob dan juga geng kabinet ataupun kluster kabinet, termasuk KJ, termasuk Tajudin, termasuk Hisamuddin, dan ramai lagi daripada UMNO yang lain yang menjadi menteri kabinet, dikatakan oleh penganalisis politik bakal menghadapi masalah, mungkin tidak akan dicalonkan dalam PRU 15 nanti. Kerana yang akan menentukan calon PRU 15 nanti bukan sesiapa, tetapi yang akan melantik ataupun memberikan watika pencalonan itu adalah Zahid Hamidi sendiri, bukan Perdana Menteri. Seperti Sabuddin katakan, perkara pertama yang Ismail Sabri Yaakob harus lakukan adalah bubar parlimen hanya apabila beliau sudah menjadi Presiden UMNO. Jangan sesekali membubarkan parlimen, membuat PRU 15 sebelum Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menjadi Presiden UMNO. Kerana nanti apabila PRU 15 menjelang, sekiranya ditakdirkan Barisan Nasional menang besar, siapa yang akan menjadi Perdana Menteri itu menjadi masalah besar. Kerana menurut Zahid Hamidi, mereka mencalonkan seorang sahaja, yaitu Ismail Sabri. Tetapi yang akan berjumpa dengan yang menghadap yang di Pertuan Agong nanti adalah Presiden UMNO. Nama siapakah yang akan dia bawa, kita pun tidak tahu. Sekiranya Ismail Sabri Yaakob menjadi presiden, tentulah nama yang dibawa adalah namanya sendiri, sah dan pasti. Tapi kalau Zahid Hamidi belum pasti, kerana telah dibuktikan dalam PRN Johor, lain yang disebut, lain yang menjadi ketua menteri atau menteri besar. Selain itu, kalau ditakdirkan juga BN kalah, siapa yang akan dipertanggungjawabkan? Adakah Presiden UMNO yang dipertanggungjawabkan ataupun Perdana Menteri yang dipertanggungjawabkan? Jadi nanti berlaku tuding menuding. Sekian dulu pendedahan pada petang ini. Sekiranya kamu ada komen, ada pendapat tentang isu pemecatan Tajudin Abdul Rahman sebagai MKT UMNO, dan mungkin anda mempunyai maklumat yang tersirat yang tidak nampak oleh saya, sila tinggalkan di dalam ruangan komen. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.